Baru akhir-akhir inilah kita nampak ada cahaya kepada kebangunan Islam, terutamanya saya bercakap negeri Selangor ini. Ustaz, saya nak menyebutkan ya, dalam persepsi kita ya, kadang-kadang kita takut, ada orang takut dengan dakwah ini. Takut dia dengan dakwah ini. Pasal dia kata akhirnya nanti dakwah ni mencabar dia, mencabar urusan dia, mencabar dia punya authority dia, mencabar kuasa dia, mencabar itu dan mencabar ini. Akhirnya tak payah dakwah, tak payah buat kerja dakwah. Organisasi dakwah pun tak payah bagi bajet banyak-banyak. Badan-badan dakwah pun tak payah bagi bajet apa pun. Orang-orang dakwah pun kita tak payah bagi prominent di depan. Ini realiti yang ada. Ustaz, dalam suasana yang sedemikian Ustaz, di Malaysia ni yang saya tengok di Selangor ni lah, peralatan semuanya ada Ustaz. Nak cari masjid yang canggih macam masjid negeri ni, yang tuan-tuan dan puan, forum Perdana Ehwal Islam ni setiap bulan ini ditayang menggunakan media terbaru, internet seluruh dunia, real time tuan-tuan dan puan. Anak kita di London boleh menonton, anak kita di Syria boleh menonton, di Kairo boleh menonton, seluruh dunia boleh menonton sekarang ini rancangan ini. Begitulah infrastruktur yang kita ada Ustaz. Tapi Ustaz, setakat yang Ustaz pun terlibat dalam dakwah ini, di mana sebenarnya punca kelemahan kita yang menyebabkan aktiviti dakwah ini patutnya telah melahirkan satu bentuk natijah yang hebat, tetapi saya masih merasakan Ustaz, nampaknya natijahnya masih belum lagi mencapai suatu peringkat yang diingini oleh kita Ustaz. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita wajib berdakwah? Kita wajib berdakwah sebab Islam itu sempurna, dan yang sempurna itu kena kongsi. Sebab tadi yang disebut kenapa orang Hadramaut datang ke negara kita jauh, sebab nak berkongsi. Kemudian bila cerita berkenaan dengan prestasi dakwah yang saya sebut awal tadi adalah suatu usaha yang tersusun, yang ada mekanisme dia. Dan bila mekanisme cara bertindak dengan betul yang disebut tadi dalam Al-Quran, wama 'alar rasul illa al-balagh. Rasul kerjanya menyampai, tapi sampai dari sudut dia ada cara dan mekanisme. Satu. Yang kedua, dakwah ada peringkat ditulis oleh penulis dan yang hidup dengan dakwah, antaranya nak buah kepada Hasan Al-Banna, saya lupa namanya, Tariqud Da'wah, Syekh Mustafa Masyhur. Kita semua tahu dakwah ada peringkat. Yang pertama ada marhalatut ta'rif, proses pengenalan. Yang kedua ada takwin, pembentukan. Dan yang ketiganya ada tanfidh, pelaksanaan. Dan proses ini pernah dihayati, dilalui oleh Hasan Al-Banna, sehingga beliau menghantar berpuluh ribu tentera untuk berperang dengan Israel. Dan bila nak menang lah saja, ada perjanjian, dan akhir sekali yang balik perang tu kena tangkap. Dan akhir sekalinya Hasan Al-Banna kata, oleh kerana dakwah ini disebut dalam bahasa Inggeris the long breath war. Dakwah ialah long breath war, satu nafas yang panjang. Tak boleh sekali angkat senjata selesai. Perang ada waktu, ada ketika, tapi tarbiyah, satu isu yang sangat besar. Jadi saya nak sebut, kalau kita bina masjid, kalau kita dakwah hanya di peringkat takrif umum saja, ceramah saja, itu tak bergerak, tak berganjak makam dia tu. Dan kita tahulah bahawa kita nak betulkan orang, sebab ada orang sebut program kat masjid, orang masjid dah baik-baik. Betul ke orang masjid baik? Dalam masjid pun kadang-kadang baik hari ni, kat masjid balik Masya Allah, depan pakai jubah, pakai kopiah, tapi bila keluar daripada masjid, dia pula jadi masalah dan sebagainya. So saya nak beritahu, kita baik sekejap-sekejap, tak masuk lagi setan yang bekerja. Kalau kita bersungguh, syaitan lagi bersungguh. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, dalam tuan-tuan belajar mendengar, kena ada stage dia tu.
Kalau peringkat dengar saja, tak ditarbiyah, tak diduduk. Sebab itulah orang yang boleh diarah, yang disebut alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu, yang Nabi orang beriman, kemudiannya mereka berjihad, berhijrah. Sebab apa mereka boleh dikerah? Mereka boleh dikerah sebab mereka sampai tahap terdidik. Bila terdidik, bahawa dua, yang pertamanya Allah suruh, yang keduanya bos suruh, general suruh. Tapi yang paling hebat, mereka sudah boleh menyuruh diri mereka sendiri. Itu yang ayat Allah Ta'ala sebut. Contoh, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Kenapa diwajib puasa? Sebab Allah suruh puasa. Tapi yang Allah suruh puasa, yang tak puasa juga sebab apa? Sebab kita belum boleh suruh diri kita untuk puasa. Ini kita baru dakwah, belum lagi diajak perang. Derma tu pun akak letak. Dia 5 ambil yang RM1 dan sebab tu pun menyesal pula tu. Kenapa? Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila cerita dakwah, dia ada isi dia tu. Sebab tu dalam Quran sebut alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf. Dia dakwah ni ada stage dia dan ada zat, ada bekalan dia. Cuba tengok Allah Ta'ala sebut. Dia kata orang yang kami beri kuasa kepada mereka ni, mereka ini mendirikan solat. Untuk makluman anda, kalau kita solat tadi imam sebut, imam kata apa? Imam kata dalam istawu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami solah. Betulkan saf. Betul saf, betul solat anda. Sempurna solat. Betul saf maknanya solat berjemaah. Solat berjemaah maknanya berdisiplin. Disiplin maknanya dengar cakap. Jadi orang ni kalau nak ajak berdakwah, kalau anda solat main-main, mana hanya dengar saja, belum sampai mereka melaksanakan solat yang sebenarnya sebagai contoh, satu syarat, anda masih belum boleh dikerah. Itu yang bila masjid dibina tapi orang tak dibina. Dan orang inilah yang akan sekali kalau masuk dalam dakwah menimbulkan onar, buat susah orang, tak dengar cakap ketua, pandai-pandai buat keputusan sendiri, nak cakap sedangkan di belakang ada jemaah, dia terikat. Sebab itu pertemuan itu perlu. Sebab contoh solat jemaah, untuk makluman anda, Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dia menang perang menewaskan kota Konstantinopel, Rasulullah menyebut la tuftahunna al-Qustantiniyah wa la ni'mal amiruha. Dia pernah sebut, dan peristiwa itu berlaku selepas 800 tahun lebih. Anda tahu bila dia menang, nak sembahyang subuh, dia nak solat subuh, dia sebut, dia isytihar, siapa-siapa dia yang sejak balik dulu yang tak pernah sembahyang subuh, yang tak tinggal sembahyang subuh berjemaah, jadi imam, silakan. Dia tunggu siapa yang sejak balik tak tinggal sembahyang subuh berjemaah, silakan jadi imam. Seorang tak jawab. Dia jawab, alhamdulillah, saya daripada balik dulu tak pernah sembahyang subuh tanpa berjemaah, aku jadi imam. Dan orang itu yang akhir sekali dijanjikan kemenangan. Dan orang itu dia boleh kerah dan boleh dikerah. Orang ini dia akan mana? Sebab itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum dia pergi perang tu, dan cerita bab solat, sebelum perang, dia menyamar di perbatasan. Dia nyamar di perbatasan, sengaja bagi rasuah. Kenapa bagi rasuah? Nak tengok tentera dia boleh harap tak boleh harap. Bila tentera menolak rasuah, yes, sekarang aku baru boleh pergi perang. Kenapa? Sebab mereka ini bukan hanya dengar-dengar, bukan peringkat takrif saja, dah mula boleh dibina dan boleh melaksanakan. So kalau kita, sebab itulah untuk maklumat tuan-tuan, saya show kita berforum, itu satu. Tadi ada program, ada seminar, ada kursus, dan di sini pula ada yang bersilibus. Itu menunjukkan keinginan untuk menaikkan peringkat-peringkat. Cuma kita yang tak nak naik. Dengar, dan dengar tu pun kadang-kadang pejam, kadang tulis. Itulah bila dengar ceramah mengantuk. Bila berhenti ceramah terus segar muka. Kenapa? Itu masalah juga tu. Jadi tuan-tuan sekalian, nak beritahu satu lagi, bahawa bila cerita soal kesan, boleh jadi ada orang diberi anugerah oleh Allah